Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'd. Faqala al-imam Ibrahim al-Laqani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Tajid bihi sun'an badi'al hikami lakin bihi qama dalilul adami. Baik, sambungan lagi muzakarah Jauharatit Tauhid. Tajid bihi nescaya mendapatilah engkau bihi dengan sebabnya, dengan sebab engkau berfikir, dengan sebab engkau tafakkur pada kejadian alam ini. Karena sebelum itu tafanzur ila nafsika tapi alam al-ulwi thumma sufli. Jadi dia suruh kita nazar, fikir. Bukan dia lah, kalau kiranya Allah Ta'ala suruh. Sebagaimana Allah Ta'ala firman dalam ayat Quran, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samaa'i min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa bassa fiha min kulli dabbatin wa tasrifir riyahi was sahab musakhkhari bainas samawati wal ard la ayatin liqaumin ya'qilun. Itu sebagai tanda-tanda kebesaran Allah liqaumin ya'qilun, bagi mereka yang berakal. Jadi perintah suruh nazar, fikir pada kejadian alam ini supaya kita dapat mengenal hukum sifat ketuhanan Allah. Itu bukan perintah ulama, tetapi perintah Quran sendiri. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Itu dalilnya. Allah lah yang menjadikan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Dan Allah lah yang menurunkan segala urusan di antara langit dengan bumi. Apa hikmahnya? Lita'lamu, supaya kalian tu mengetahui. Tahu ke apa? Annallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah di atas tiap-tiap makhluknya, dialah zat yang maha berkuasa, zat yang bersepakai di zatnya sifat berkuasa, sifat kudrat. Wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan Allah Ta'ala meliputi dengan segala perkara nisbah pengetahuannya. Jadi ini banyak dalam Qurannya Allah Ta'ala suruh kita fikir tilik pada kejadian alam supaya hati kita semakin kuat, kukuh keimanan kita, mu'taqadat kita, perkara yang kita i'tiqad Tuhan yang ada, tidak ada Tuhan tentu tidak, Tuhan ni sedia, baharu Tuhan tentu tidak. Tu segala pegangan dalam hati kita, aqaidul khamsin,
Tambatan-tambatan iman yang 50 tu didasari dengan burhan, dengan dalil, dengan hujah, bukan taklid, bukan semata-mata ikut mulut guru, tidak. Itu. Apabila kamu fikir kejadian alam ni, kata dia, tajid bihi, nescaya mendapatilah engkau, dengan sebab engkau fikir tadi tu, dengan sebab engkau tafakur tu, sun'an, akan masnu'an, akan perkara yang direka cipta ini, badi'al hikam. Ciptaan Allah ni, makhluk ni badi'al hikam. Apa badi'? Yakni reka cipta yang tidak ada contohnya, dan teguh, gitu. Dia kata badi' ay mukhtara'un min ghairi mithalin sabiqin. Itu dia panggil badi'. Badi' ni artinya reka cipta, perkara yang direka-reka, min ghairi mithalin sabiqin, daripada ketiadaan contoh yang terdahulu. Dia panggil bid'ah, itu ialah tu. Jadi Allah Ta'ala ni tukang bid'ah. Tukang bid'ah mana? Badi'us samawati wal ard. Allah lah yang mereka cipta langit bumi ni tanpa ada plan, tanpa ada contoh. Jadi bumi tu buat, bukan contoh bulan, bukan contoh planet apa, Marikh ke Mustari ke planet Namek ke apa dah. Bumi, bulan, matahari. Kenapa? Itu reka cipta Allah yang tidak ada plan, tidak ada contohnya. Itu dia panggil badi'. Itu dah. Jadi Allah Ta'ala tu tukang yang berbuat bid'ah. Apa tukang yang berbuat bid'ah? Yang ni tukang yang berbuat makhluk ni tanpa ada contoh yang terdahulu. Badi', mukhtara' min ghairi mithalin sabiqin, reka cipta daripada ketiadaan contoh yang terdahulu. Hikami, itu dah. Ai itqan. Hikam mana? Kukuh, teguh, tak rosak, tidak mudah untuk dihancurkan. Melainkan kalau rosak, kalau berubah, itu kerana Allah yang merubah, Allah yang menghancurkan, Allah yang membinasakan, gitu. Macam langit bumi ni, cuba tengok langit, utuh tak? Tak utuh-utuh. Padahalnya tak ada tiang yang mengaku, yang mengaku apa bahasa, yang menahan, yang mengaku lah. Kita nak buat bangunan ni, kita nak konkrit, nak buat slab ke apa, kita nak kaku, kena tahan, guna kayu ke, guna besi scaffolding ke, nak tahan. Langit ada besi menahan? Tak ada. Kukuh. Itu mana hikam, artinya itqan, teguh, kukuh. Kemudian kata dia lakin bihi, akan tetapi, sungguh pun kata teguh. Ini dia panggil istidrak ni. Takut ada sangkaan kita kata, kalau gitu kejadian alam ni teguh, kukuh, artinya tak binasa sekali-kali. Begitu. Tak berubah rasa, gitu saja sampai bila-bila. Lestari sampai bila-bila, tidak sirna, tidak fana, tidak binasa. Ada. Lakin bihi, akan tetapi dengan dialah, dengan kejadian makhluk inilah, qama dalilul adami, berdiri oleh dalil ketiadaan makhluk tersebut. Macam gitu. Kita ni memanglah, siapa dia boleh buat manusia? Boleh? Tak ada. Tak ada siapa dia boleh buat manusia. Kalau orang boleh buat orang, tidak ada satu pasangan ibu bapa pun yang nak anaknya itu cacat. Betul tak? Kurang upaya, tak ada. Semua orang nak anak yang sempurna, bahkan nak anak yang segok-segok, handsome. Walaupun dia hitam lengit poknya, tapi nak anak hidung aca, putih sepuh.
Tak ada siapa dia nak anak yang kurang. Tetapi realitinya ada tak orang yang melahirkan anak yang kekurangan? Ada yang cacat. Dan boleh tak dia nak ubah, dia nak rekod sendiri anak dia, nak cipta sendiri? Boleh? Tak boleh. Nah, ini nak menunjuk kata bahawasanya bukan manusia buat manusia. Manusia tu sebatas usaha, sebatas ikhtiar, pilih dan usaha. Kasar, usaha mana kasar, kasar mana usaha. Nah, nikah bini usaha nak dapat zuriat. Tapi realitinya ramai juga orang bini, orang nikah tak boleh anak. Nah, tak cakap coba minum susu kurma lah, minum makan daging bok lah, macam-macam ikhtiar. Nak lekat anak, tak lekat-lekat. Berapa tahun dah nikah? 30 tahun dah. Tak dapat anak ada lagi, tak ada rezeki dia ya. Kayak gitu. Tapi tak putus asa dia usaha. Memang kita manusia ni usaha aja. Ada orang tak nikah, lekat perut molek-molek anak zina. Itu nak ayat kata bahawasanya bukan kita yang menjadi, bukan kita yang mencipta. Allah yang menjadi, Allah yang mencipta. Nah, jadi ciptaan Allah tu kukuh tak? Kukuh. Teguh. Tetapi sungguh pun kata teguh, sungguh pun kata kukuh, lakin bihi qamat dalilul adami. Akan tetapi dengan dia tu berdiri oleh dalil ketiadaan. Mana? Yakni sebelum kita ni ada. Tak ada tak? Tak ada. Nah, bukan duk ada, tak tahu. Bila ada kita ni? Tak tahu, sejak daripada dulu ada dah. Tak ada surat beranak. Awak lahir mana? Tak ada lahir mana-mana, memang saya ajar sedia kala gitu. Tak ada. Mesti ada permulaan bagi ada. Kayak gitu. Bermakna sebelum kita lahir, kita tak ada. Tak ada di alam dunia ni. Bermakna ada kita tu baharu dipanggil mumkinul wujud. Sebab tu mengaji tauhid ni, ya sebenarnya jadi lama tu kerana nak memahami lafaz yang kita sebut. Nah, lafaz yang kita sebut tu terkadangnya ishtirak. Mana ishtirak ni bersyarikat, bersekutu penggunaannya kepada khalik dan makhluk. Contoh seperti ada. Allah ada. Ada. Ustaz ada. Ada. Lewat sikit. Ingat kau buka dah jalan mari kau ni. Jahat sungguhnya, tipu ke dia lagi. Itu masuk semua, tutup lagi. Jauh U-turn kalau tidak siapa awal lagi. Ustaz ada? Ada. Weh, kalau gitu Allah ada, ustaz pun ada. Samalah ustaz dengan Allah, sama-sama ada gitu. Itu dia panggil ishtirak lafzi. Jadi perkataan ada kita guna tu istimal penggunaannya kepada Allah Khaliq, dan istimal penggunaannya juga tu diguna kepada makhluk. Nah, tu email ada, tu email ada, tu bila ada. Nah, kereta saya ada tak bawah tu? Ada. Ada. Kereta pun ada, motor pun ada. Nah, ramailah hak bersifat dengan ada ni. Allah pun ada. Weh, sama-sama ada Allah dengan kita. Gitu. Nah. Hak ni hak jadi lama mengaji tauhid ni. Pasal nak tahu makna hak kita kata Allah ada dengan kita ni ada tu sama ke? Tak sama. Ada kita mungkinul wujud. Apa mungkinul wujud? Perkara yang terima ada, terima tiada, tapi diadakan oleh Allah Ta'ala. Jadi sebelumnya kita tak ada. Sambil ada ni terima nak kata tak ada. Nah, lagi akan pasti tak ada. Sambil-sambil ada ni boleh bertepuh, boleh bersambung dengan tiada. Ada kita tu boleh bertepuh, boleh belaga, boleh aksiden dengan tak ada. Itu lagu tu dah. Jadi ada kita tu didahului oleh tak ada. Mari kot tak ada. Nah, dimulai oleh tak ada. Sambil-sambil ada terima nak kata tak ada. Lagi akan pasti tak ada. Sambil ada ni pun pasti berhubung dengan tak ada. Jadi banyak tak ada pada ada. Terima tak ada. Bahkan sebelum ada wajib tak ada. Sebab tu kalau kata tidak ada kita makhluk ni, apa hukumnya? Wajib. Mesti. Qadim bahkan. Sedia kala tak ada kita. Belum daripada ada.
Yang ni belum daripada Tuhan buat makhluk, satu makhluk. Tak ada kita tu sedia kala. Apa sedia kala? Tidak ada permulaan bagi tak ada. Tu lagu tu. Jadi ada kita tu orang panggil ada yang terima tiada. Jadi panggil mumkinul wujud. Oh. Kalau kita kata ustaz ada tu, email ada, kereta ada, rumah ada. Nah, gaji ada anak, ada bini, ada. Ada tu maknanya terima, tak ada. Lagu tu. Jadi sama tak dengan ada Allah Taala? Tak sama. Pasal ada Allah wajibal wujud. Mesti ada. Apa makna mesti ada? Tak terima nak kata tak ada. Nah, ada Allah tu tak terima nak kata tak ada. Ada dia tidak didahului oleh tiada, tidak mari ikut tak ada, tidak terima nak kata tak ada, tidak bersambung dengan tiada, dan tidak akan ditutup oleh tiada. Tak ada kamu hidup, tiada tu ada Allah Ta'ala. Itu lagu tu. Dia panggil wajiban wujud. Jadi bila kita sebut Allah ada, kita ada, maklum dah makna dia tu. Beza. Gitu dah. Tu. Beza tu. Jadi sebab tu kata musannif, sungguh perkata makhluk kejadian alam ni teguh, hikam, itqan, lakin bihi, akan tetapi dengan dia, dengan makhluk kejadian alam ni, qama dalilul adami, berdiri oleh dalil ketiadaan. Nama dah penciptaan. Bila sebut kata penciptaan, bermakna perkara yang diadakan daripada tiada kepada ada. Tu dipanggil ijad. Apa ijad? Mencipta, mengada, ijadul mumkini minal adami ilal wujud, menjadikan perkara yang terima ada, terima tiada, tapi daripada tak ada kepada ada. Itu lagu tu. Jadi ada kita tu baharu, dipanggil baharu. Tu pasal dimulai oleh tiada. Ada awal bagi ada. Wujuduhu awalun, adanya itu awal. Ataupun laha awalun, ada bagi perkara mungkinat itu awal, ada permulaan. Jadi ada Allah Ta'ala, tidak ada permulaan. Itu. Jadi daripada tak ada, Allah Ta'ala buat kita jadi ada. Boleh kita buat sendiri? Boleh. Ambil air mani, campur dengan gandum ke apa, ambil tanah, gepar boleh? Jadi orang, jadi manusia? Tak boleh. Itu nak kata ada sang pencipta. Mesti ada yang menjadi. Tak terima di akal kita sesuatu tu jadi dengan sendiri. Kenapa tu? Karena di makhluk ni dah. Kita tilik fikir tu pada diri kita sendiri dah. Pada diri makhluk ni sendiri dah. Habis. Kalau gitu kaedah wa kullu ma jaza alaihi la'adamu, dan bermula tiap-tiap barang yang haruslah di atasnya, di atas tiap-tiap barang oleh tiada, alaihi qata'an yastahilul qidamu, mesti di atasnya putus, ai bila khilafin, tentu tidak oleh sedia. Tentu tidak oleh sedia. Ini nak tolak kelompok falasifah. Kerana falasifah dia kata makhluk ini qadir, sedia kala, semula jadi, tidak ada yang menjadi. Hanya Tuhan tu kalau ada pun dijadikan ilat bagi maklul atau tabiat bagi matbu'. Artinya Allah Ta'ala ada, makhluk ni automatik ada. Bila? Sama sedia kala dengan Allah Ta'ala. Dan kalau Allah Ta'ala ada tu sedia kala, maka makhluk ni sedia kala. Allah yang menjadi makhluk? Tidak. Hanya Allah tu jadi alasan, ilat kerana adanya makhluk ni. Gitu ya. Kafir siapa yang etika? Kafir. Jaga-jaga dah. Ataupun matbu', Tuhan tu jadi tabiat, jadi bagi adanya matbu'. Apa? Yakni Tuhan kena ada, tidak ada Tuhan lain daripada dia, maka makhluk ni automatik ada. Sedia kala. Itu dua mazhab falasifah.
Dipanggil mazhab ta'liliyah dan mazhab tabi'iyah. Kafir tak? Kafir tu. Wa man yakul apa? dalam matanya kata wa man yakul bi tab'i au bi illah fadzaka kufrun inda ahli millah. Siapa yang i'tiqad makhluk ni jadi dengan illah atau tabiat, mana bukan Allah yang mencipta, bukan Tuhan yang menjadi, hanya Tuhan tu dijadikan alasan ada makhluk, gitu ya. Tuhan ada bis dia kala, makhluk ni dia kala, gitu. Nah, ataupun Tuhan tu jadi tabiat bagi adanya makhluk. Nah, mana? Tuhan ada, tak ada Tuhan lain pada dia, maka makhluk ni jadi dengan sendiri. Contoh seperti ada api, tidak ada basah, maka sesuatu yang kering, maka terbakar dengan secara tabiat semula jadi. Nah, siapa yang membakar? Bukan Allah. Betul? Api itu sendiri. Itu dipanggil mazhab tabi'iyah, itu dipanggil mazhab tabi'iyah. Nah, adanya syarat ternafinya ilah, maka perkara itu jadi dengan sendiri. Kafir siapa yang tidak gitu? Kafir, jaga-jaga. Kufur siapa yang tidak lagi. Nah, lepas tu hak betul lagu mana? Hak betulnya makhluk ni hudus, baharu. Apa arti baharu? Nah, adanya diciptakan ataupun adanya dimulai oleh tiada. Jadi siapa yang mengada? Sang penciptalah yang menciptakan dia, bukan jadinya sendiri, tidak. Jadi itu dia panggil baharu. Alam ini baharu. Siapa yang i'tiqad alam ini qadim, maka murtad kafir dia. Nah, sebagaimana disebut dalam kitab Matan Jawharatul Tauhid juga, kata nah bisalasatin kafaral falasifatul aidah. Dengan sebab 3 perkara ulama ahli sunnah wal jamaah mengkafirkan puak falsafah. Idz ankaruha wahyal musbatah, kerana mereka itu falasifah ingkar 3 perkara ni. Padahal 3 perkara ni sabit dengan dilalah qat'iyah. Mana? Ilmun bi juz'iyyin wa hudusu awalimi wa hasyrun li ajsadin wa kanat maitah. Ilmu Allah tahu dengan secara detail. Kata falasifah, tidak. Allah hanya tahu secara umum saja. Jadi Allah tu kata puak falasifah hanya tahu rambut saja. Tapi berapa helai rambut? Banyak sangat tu, letih tu nak bila. Kafir tak? Kafir siapa yang tiga gitu. Kita dah Allah tahu rambut, tahu. Berapa helai rambut kita pun tahu. Bila-bila tahu. Belum ada makhluk ni Tuhan tahu siap dah. Bukan nanti ada dulu baru Tuhan duduk bila. So 2, 3, 4, 5 juta orang gitu. Artinya ilmu Tuhan terdahulu jahil. Mustahil. Ilmu Allah tidak terdahulu jahil. Itu. Jadi bila Allah Ta'ala tahu, sedia kala tanjiziyun qadimun. Itu. Satu, kafir falasifah. Wa hudusu awalimi, baharu alam. Kata falasifah, tidak. Alam ini qadim. Nah, kata qalal falasifatu biqidamil alami. Katanya puak falasifah, alam ini sedia kala semula jadi, tak ada Tuhan yang menjadi, ya, jadi dengan sendiri gitu. Daripada akidah ni terbit lagi banyak akidah-akidah yang lain. Nah, contoh seperti puak sufi falsafi, diambil daripada kaedah falasifah al-wahid la yasduru anhu illa wahid. Satu perkara yang satu ni tidak akan hasil daripada dia, mesti satu juga. Benda yang satu, Tuhan ni satu dah, satu. Tidak akan terhasil daripada Tuhan tu melainkan perkara tu kena satu juga. Jadi satu yang pertama tu dipanggil muqaddam, Tuhan yang dahulu. Yang hasil daripada zat Tuhan tu dipanggil tali, Tuhan yang kemudian. Jadi ada berapa Tuhan? Ada 2. Nah, tapi 2 ni satu. Satu ni sebenarnya 2. Tu baiklah akidah duduk gaya dalam Facebook ni kan. Ya sebenarnya tu lama dah ajaran sesat ada tu. Nah, sihok ke benda apa tu. Nah. Tapi sekarang ni dia suruh anak murid dia buat video.
dalam Facebook, mengaku saya nama sekian Pak Mak bin Dollah Timur bin Sulaimah lah nama. Saya berkeyakinan Allah ialah Muhammad, Muhammad ialah Allah. Nah, berani. Sebab apa buat gitu tu? Sebab nak suruh kita ni emosi. Kita orang Melayu, orang Malaysia ni emosi. Bila emosi kita pun komen jahat-jahat. Nah, mu aku bunuh kalau jumpa, mu aku cicir kalau jumpa, mu aku tak apa, aku semelih, aku katok. Jadi Tok Bu dia duduk di New Zealand dah sekarang ni. Sihat tu. Jadi sihat tu pun kata yes, jaya. Nah, dia pun tunjuk ke kerajaan New Zealand. Tengok. Kerajaan New Zealand cuba tengok ni, saya ni diugut bunuh ni, tengok. Anak-anak murid saya pun diugut bunuh. Nah, jadi minta tolong lindunglah kami ni. Boleh visa, boleh suaka, boleh perlindungan, keamanan. Aman dia. Selama mana? Selama dia duk buat video kita duk maki, dia duk ugut, nak katok, nak bunuh. Selama tu dia yes, yes, yes. Tu. Nah, tu kita kadang-kadang tak bijak juga. Nah, nyata ke dia lagi bijak. Nah, ajaran sesat pakai murtad siapa yang ikut lagu tu. Nah, biasanya jual tawar. Jual tawar. Jadi pocik-mocik hok sakit jantung, hok darah tinggi, kecil manis. Nah, hok stroke gapo ni, mari beli air tawar dia minum-minum. Weh, jadi mujarab. Sembuh stroke. Sembuh penyakit-penyakit kanser tak kanser berapa. Weh, kok ustaz berapa kali 50 riyal suruh semaya hajat tak sembuh-sembuh pada ni. Sekali beli air sihat dengan minum gok-gok, sembuh. Lekar. Akhirnya belajar ajaran dia. Mana ajaran dia? Allah ialah Muhammad, Muhammad ialah Allah. Apa maksud tu? Iaitu Allah ialah Nabi Muhammad, Muhammad ialah Allah. Mana ain yang tula, zat yang sama. Cuma ketika mana ghaib, dia dipanggil Allah. Ketika mana zahir menjelma sebagai manusia, dipanggil Muhammad. Apa hukum orang yang tikak kita? Kafir murtad. Orang yang ragu-ragu dengan orang tu kafir murtad, dia pun kafir juga. Jaga-jaga. Deh? Tu. Mana hujah yang kata? Dalilnya hadis riwayat Sayyidina Ali ketika Fatahil Makkah, Nabi panjat atas bahu nak naik atas Kaabah. Sayyidina Ali puita tengok celah kaki Nabi. Tak ada kemaluan. Berarti Nabi bukan manusia. Nabi ialah Tuhan. Nah, betul tak riwayat tu? Maudhu'. Jahat tu. Dia buat Sayyidina Ali ni macam zaman kita budak-budak dulu. Suka selok kain orang tua duduk sujud dak tu ni. Nak ita tengok batu besar gapo. Jahatnya. Nah, tengok. Memang hadis-hadis Syiah Ismailiyah Batiniyah ni begitu. Tanpa ragu-ragu dia menyelit penghinaan kepada Ahlul Bait sendiri. Di samping dia mengaku dia mazhab Ahlul Bait. Nah, di sisi yang lain kalau kita teliti, dia menghina Sayyidina Ali tu. Dari Sayyidina Ali ni tak ada adab, tak ada akhlak. Nabi panjat nak panjat, Nabi naik atas bahu nak panjat Kaabah, ya kita pula celah kaki Nabi. Allah. Tak ada akhlaknya Sayyidina Ali. Nampak tak? Nah, dia nak ayat kata Sayyidina Ali ni jahat akhlak. Maudhu' tak ada. Nah, tu jaga-jaga kita. Tapi kalau kita mengaji akidah, pasti kita tidak akan terpengaruh. Yang terpengaruh tu kerana tidak belajar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau mengaji pun tak mengaji betul, tak faham betul-betul, tak i'tikad betul-betul. Nah, maka sebab tu boleh terpengaruh. Dan yang orang panggil paling penting sekali ialah penjagaan daripada Allah Taala. Walau mengaji bagaimanapun, kalau dia orang panggil mari tsunami akidah ni, kadang-kadang hok aling-aling, hok besar-besar, hok hebat-hebat tu rebah tu. Nah, may yudlil fala hadiyalah wa may yahdillah fala mudhillalah. Siapa yang Allah Taala bagi petunjuk, pasti tidak ada sesiapa pun yang mampu untuk menyesat. Marilah syaitan, iblis, dajjal bagaimanapun nak menyesat, tak boleh. Tapi sebaliknya, wa may yudlil, siapa yang Allah Taala nak menyesatkan dia, fala hadiyalah, ada siapa dia boleh beri petunjuk hidayah. Mari Jibril sekalipun duduk sesat situlah juga ya. Nah, itu yang terpenting, minta Allah Taala lindung, jaga. Tapi minta Allah Taala lindung, kita kena usaha. Nah, bawa kereta juga dah.
Subhanallazi sakhkhara lana tu baca, bismillahirrahmanirrahim tu Allah tu pun baca, tapi tekan minyak tu ikut hak laju. Nah gitu. Jangan bismillah subhanallazi sakhkhara lana bismillah tekan balik meta. Langgar habis lampu merah. Mana kita mau bawa ni? Tak apa, Allah jaga. Saya baca dah doa tadi. Abah mu baca doa, minta berlindung, tapi ikhtiar usaha kena jaga. Tu lagi tu dah. Maknanya minta Tuhan jaga akidah kita, iman kita, ya. Kita pun kena usaha. Usaha apa? Usaha mengaji, belajar. Tu belajar akidah. Kalau kita belajar akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tidak ada istilah ancaman akidah, tak ada. Hak rasa terancam tu sebab dia tak kuat akidah dia. Rasa terancam. Lalu tepi gereja tu ke debar air dah. Sudahlah. Murtad dah aku dek ni. Lalu baru. Lalu tepi toko tu ke debar air dah. Apa? Sebab akidah dia tak kuat. Pegangan dia tak kuat. Nah. Tapi kalau akidah kuat, tak ada istilah terancam akidah. Nak terancam apa? Pasal akidah dia kukuh, kuat. Nah, itu lagu tu. Jadi puak-puak sesat ni tak ada pengambilan ke? Jangan main-main, ada pengambilan. Sebab tu dia orang panggil apa? Dia boleh menjerat akal-akal manusia yang tipis. Pasal memang dia guna kaedah falasif. Cuba je kata, tengok surah Al-Ikhlas. Satu surah tu sebenarnya bukan untuk Allah, untuk Muhammad juga. Qul huwallahu ahad. Kata Nabi Muhammad, Allah satu. Siapa satu? Muhammad pun satu. Kau banyak Muhammad. Allahus Samad, Muhammad As-Samad. Lam yalid wa lam yulad. Muhammad tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Pasal tadi tak ada kemaluan dia. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satu punya setanding dengan Muhammad. Muhammad satu. Sama tak dengan Allah? Sama. Allah ialah Muhammad, Muhammad ialah Allah. Main mana tu akidah tu? Falasifah. Mana? Al-wahid la yasduru anhu illa wahid. Benda satu tidak terbit melainkan daripadanya pasti satu juga. Jadi Allah keluar daripada zat Allah tu satu. Mana? Muhammad. Itu Nur Muhammad kok dipegang dengan secara sesat. Pasal tak faham tu? Wa minhu khuliqal asya. Khalaqtuka min nuri. Tu hadis-hadis tentang Nur Muhammad kan? Aku jadikan engkau hai Muhammad daripada nurku. Daripada nur aku. Jadi Nur Muhammad daripada nur Allah. Nur Allah qadim, Nur Muhammad juga qadim. Sama-sama qadim. Allah qadim, Muhammad pun qadim. Sama-sama Tuhan. Jadi Allah ialah Muhammad, Muhammad ialah Allah. Pandai dia masuk. Kita logik juga. Dalam kalimah ya. Patut apa panggil Muhammad? Sebab dia menjelma sebagai manusia. Pas dia tak ada dalam ni gaib, jadi Allah dah lah pula. Ingat, siapa yang iktikad gitu, kafir murtad bila syakin, tanpa ragu-ragu. Bahkan orang yang ragu-ragu dengan orang tu murtad, dia pun kafir juga. Kayak gitu. Redha bil kufri kufur. Ya. Tengok, wa kullu ma jaza alaihi la adamu. Dan bermula tiap-tiap barang yang haruslah di atasnya barang itu oleh ketiadaan. Tengok. Nabi Muhammad bila wujud? Pada hari 12 Rabiul Awal, hari Isnin 12 Rabiul Awal tahunnya gajah. Betul tak? Sebelum tu ada tak? Tak ada. Bermakna harus di atas Nabi oleh ketiadaan. Bila sampai pula 12 Rabiul Awal, tahun mangkatnya Nabi, wafatnya Nabi intiqal kembali kepada Rafiqil A'la. Nabi ada sekarang di dunia? Ada? Tak ada lah. Bermakna Nabi itu harus di atasnya oleh ada dan tiada. Maka tiap-tiap barang yang harus di atasnya oleh tiada, alaihi qat'an yastahilul qidamu. Atasnya itu pasti putus, tentu tidak oleh sedia. Tentu tidak sedia. Bermakna apa? Tentu tidak Nabi Muhammad tu ialah Tuhan. Tentu tidak. Pasal Tuhan mesti kena sedia. Kalau dia tidak sedia, bermakna dia baharu. Kalau dia baharu, bermakna dia berhajat kepada yang mengada. Kalau dia berhajat kepada yang mengada, bermakna ternafi hukum ketuhanan.
Apa hukum ketuhanan? Dia istighnahu an kulli ma siwahu. Dia tak berajak gapo-gapo kerana dia ghina mutlak, dia kaya mutlak. Allah Taala sebut dia kaya mutlak. Ya, dia sebut. Mana? Wallahu huwal ghaniyyu wa antumul fuqara. Allah Maha Kaya, Allah terkaya, arti la yahtaj, tidak berhajat apa-apa. Istighnahu an kulli ma siwa. Lepas tu wa antumul fuqara, kalian tu yang tak boleh lepas dengan Allah Taala. Iftiqaru kulli ma siwahu ilaihi. Nah, tiap-tiap selain daripada Allah semua berhajat pada Allah, tak boleh lepas dengan Allah. Nah, jangan kata nak ada daripada tak ada kepada ada, nak kelip mata, nak nyawa, nak ngatuk, nak ketuk, nak terberok, semua tak boleh lepas dengan Allah Taala. Betul tak? Nah, nak ketuk Tuhan kata tak boleh ketuk. Lagu mana? Tak kat sedawa. Tak ketuk lah dia jawab dia. Betul tak? Semua benda tak boleh lepas dengan Tuhan. Itu dia panggil hukum ketuhanan. Bila ada hukum ketuhanan itu baru dipanggil Tuhan. Itu. Habis itu kemudian kita sambung semula pula. Qala al-Imam Ibrahim Al-Laqani wa fussiral imanu bit tasdiqi wan nutqu fihi al-khulfu bit tahqiqi wallahu a'lam wa ilmuhu wa atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajlihi wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilayha min qawlin وعمل ونية واعتقاد ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونسألك من خير ما سألك عبدك رسولك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فقهنا علم الشريعة والمعرفة والطريقة والحقيقة واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين